Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, cikgu minta maaf sebab terlambat sikit bagi link tadi sebab sakit perut. Ni pun sakit lagi. And okey, hari ni cikgu tak buka kamera sebab anak cikgu di sini lah. Okey, so macam tak sesuai pula nak buka kamera ni. So tapi tak apa, cikgu akan teruskan. Okey, jadi sesi pembelajaran yang lepas, cikgu ada bagi latihan. So so cikgu ada bagi latihan. Ini latihan gambar cikgu bagi. Gambar ni. So apa kaitan gambar ni adalah gambar etika pemakaian pengendali makanan yang baik. Dan tak baiklah. So sebelah kiri baik, sebelah kanan tak baik. Yang kita bukan selalulah, tapi kita pernah tengok di kedai-kedai. Jadi daripada situ cikgu suruh awak buat pembelajaran kendiri, iaitu baca artikel yang cikgu bagi ni. So artikel yang cikgu bagi ni tentang apa? Yang pertama tentang sejarah. Sejarah tok. Topi yang menjadi identiti seorang tukang masak. Kalau kita cerita tentang chef atau tukang masak, dia tak lari daripada image ni yang kita biasa tengok lah, iaitu dia punya topi dia. So kalau tengok dikenali sebagai tok. Topi putih yang tinggi yang biasanya dipakai oleh seseorang tukang masak itu juga dikenali sebagai tok. Ianya berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab yang bermaksud topi. So orang Perancis lah yang mempopularkan nama ini bagi merujuk kepada topi yang dipakai oleh seorang chef. Mengapa topi digunakan? Seorang penulis ni mengatakan bahawa tok digunakan oleh seorang tukang masak untuk melindungi rambutnya daripada terkena makanan dan mencemari makanan tersebut. So kegunaan topi ni penting untuk nak melindungi kebersihan. Kebersihan dan juga keselamatan makanan. So rambut tak boleh terdedas, kan? Jadi kalau orang-orang yang tidak menutup rambut ni, dia menggunakan topi lah untuk menutup rambut dia. Nak elakkan daripada pencemaran makanan. Sebab kita tak sedar, rambut boleh terjatuh dalam makanan. Kemudian ada juga tentang fungsi lipatan topi. Kenapa topi ni berbentuk macam ni? So kalau awak dah baca, ada beberapa pendapat. Pendapat awal, jumlah lipatan topi yang dipakai oleh chef menggambarkan jumlah masakan. Itu dia. Kemudian walau bagaimanapun pada masa kini jumlah lipatan pada tok yang dipakai mungkin tidak lagi membawa maksud itu. Sekarang tak adalah. Dulu mungkinlah. And then awak tengok dekat gambar ni, ada banyak design topi. So ini kita tengok fungsi lain lipatan pada tok, perbezaan ketinggian pada tok. Yang ni cikgu pun biasa dengar lah, dia kata lagi tinggi topi tu, lagi lagi handal seseorang chef tu. So ini antara pendapat. So awak dah baca ni kan? Tengok bukan mudah menjadi seorang chef yang hebat kerana mereka perlu menghabiskan masa selama bertahun lamanya dalam bidang kulineri untuk benar-benar mahir dalam bidang ini. So pekerjaan chef ni pun kita tak boleh pandang rendah, ataupun kita tengok sebelah mata, sebab
sebenarnya semua pekerjaan, okay, untuk sampai ke tahap menjadi seorang yang berjaya, dia akan melalui proses pembelajaran. Okay, termasuklah memasak. Okay, nak memasak ni, okay, orang yang hebat-hebat ni dia belajar daripada pengalaman. Dia ambil masa yang lama untuk betul-betul belajar tentang teknik masakan. Okay, bukan main masak sahaja. Jadi pekerjaan ini ataupun seorang chef ni, okay, memang apa tu, hebatlah, okay, sebab nak masak kan, cuba tak semua orang akan suka masak dan dan berjaya menjadi chef-chef terkenal, okay. So itu tentang artikel yang pertama. Okay, kemudian artikel yang kedua. Okay, artikel yang kedua, inilah isi dia. Okay, yang tadi tu cikgu bagi apa tu? Cikgu bagi macam, sekejap loading lagi ni. Tadi tu additional information. Okay, so yang ni yang intipati daripada apa yang awak jawab dalam soalan yang cikgu berikan tu. Okay, so kenapa dia macam ni? Okay, tak apalah. So, seragam chef. Okay, okay, kita terus tengok kepada fungsi. Okay, kita tengok apa daripada gambar ni. Okay, daripada gambar ni, kita tengok from head to toe. Okay, semua ada fungsi je. Kenapa kita berpakaian ataupun seorang tukang masak berpakaian dengan macam ni. Okay, jadi awak pun dah baca. Alright, so kita tengok start daripada topi. Okay, sebelum tu kalau cikgu semak, okay, yang telah menghantar kerja kepada saya hanya 4 orang. Alright, dapat 4 responses sahaja. Fadila, Farah Najwa, Hilya dengan Nur Fatia. Okay, jadi tahniah. Okay, terima kasih kerana cuba menjawab. Alright, so okay, kita boleh tengok respon. Okay, semua yang awak tulis tu betul lah sebab berdasarkan daripada artikel yang awak baca. Alright, so okey, berdasarkan dari artikel yang telah dibaca, terangkan mengenai fungsi pakaian seragam chef dari topi hingga kasut. So, daripada artikel yang cikgu beri tu, awak dah simplify, okey, awak dah tulis, okey. Jadi, betul semuanya. Ini sekadar apa tu, self learning. Okey, cikgu nak awak baca, kemudian terangkan apa yang awak faham daripada petikan yang artikel yang cikgu bagi. So, okey, kita tengok. Okay, Farah Najwa, okay, dia pecahkan macam ni, so senang cikgu nak tengok sikit, okay. Yang ni pun betul, okay. Tapi, okay, ini sebab ada tajuk, kita tengok ni, Fungsi pakaian seragam chef, okay, pertama topi, okay, melindungi rambut daripada terkena makanan dan mencemari makanan, macam cikgu cakap tadi, okay, menyerap peluh, okay. So, kalau kita tengah masak berpeluh, okay, kalau kita tak pakai topi, okay, ataupun kita tak cover kita punya rambut, kadang-kadang kita kena lap peluh dengan kain, okay, dengan kain. Pernah, saya tak tahu awak semua pernah masak ke tidak sampai berpeluh-peluh, okay. Tapi kalau di universiti kan, masa belajar, nak belajar tentang masakan ni, kalau di kitchen tu memang especially bila kita ada timing kan, okay, jadi itu antara penyebab, okay, sebab kita ada time kena siapkan makanan tu, jadi kadang sampai berpeluh-peluh, okay, sebab kita nak
nak jagalah masa, okey. Kemudian apa tadi? Okey, menyerap peluh ada di dahi agar tidak terkena pada makanan atau mengganggu chef masak. Okey, jadi kalau bayangkan tak ada topi, okey, tengah masak tu awak akan ambil kain dan lap. Okey, so kalau ada topi tu dia boleh menyerap peluh lah. Okey, simbol sebagai chef dan membezakan dengan pelayan atau jawatan chef. Okey, sebagai identiti. Okey, topi ni. Okey, necktie. Okey, necktie tu apa? Necktie tu apa? Okay, so necktie. Okay, yang ni dia tak ada necktie tapi dia cover leher tapi kalau macam kalau waktu uniform kitchen, right, dia ada kita ada pakai, okay, dekat leher ni macam scarf. Okay, jadi kenapa kita pakai? Okay, kenapa kita pakai? Menyerap peluh di leher agar tidak terkena makanan pun sama. Alright. Kemudian apron. Okay, melindungi dari kotoran minyak. Okay, betul. Lap kotoran yang melekat parts pada piring. Okay, atau makanan tempat yang tidak sesuai pemanis tampilan chef. Bila pakai apron dia akan nampak lebih kemas. Okay, lebih apa tu? Lebih bersih, okey. Lap kotoran yang melekat pada piring atau tempat, okey, kadang apron tu selain daripada melindungi, okey, melindungi baju kita daripada kotoran minyak, okey, sometimes kita guna juga apron tu untuk lap kotoran yang melekat pada piring. Biasanya lah. Okay, apron ni untuk kita lindungi baju. Okay, kalau nak lap kotoran pada piring atau makanan, kita akan guna kain lain. Okay, so okay, so ini mungkin kurang tepat. Saya tak tahu lah ayat dia ke. Okay, okay, lap kotoran sama tak yang ni? Apron, pelindung kotoran. Okey, manfaat dari lap kotoran. Okey, so artikel tu tulis macam tu lah. Okey, tak apa. Next, kita ada side towel. Okey, ni towel yang kita gantung dekat dekat kita punya baju. Ada tak kain? Okey, tak ada kain Iron Chef. Okey. Ada tak image yang sesuai? Okey, kalau yang ni, okey, awak tak nampak kadang dia gantung apron tu kan? Sorry, bukan gantung apron. Dia gantung dekat kain lap. Okey. Boleh nampak tak sini? Okey. Dia punya apron, lepas tu dia ada satu kain yang dia sangkut di tepi. Okey, ini pun masa zaman belajar dulu pun cikgulah, okey, memang kita letak, kita gantung satu kain lap, okey, di depan atau di tepi dekat belah belakang ni supaya senang kita nak grab. Okey, kalau kita memerlukan napkin tu lah, side napkin. Alright, so ini banyak gambar fashion okay, tapi kalau reality in the kitchen, okay, macam tu juga kita memang ada gantung kain. Alright, so tak apalah. Alright, so sekadar pengetahuan. Okay, mana tadi? Okay, side towel ni okay, pelapis untuk mengangkat masakan yang panas pun boleh juga, okay. And then trousers, okay, seluar pun bukan seluar yang biasa-biasa, okay, bukan seluar tidur, bukan seluar apa tu, material dia pun special, okay. Trousers tu apa? Trousers tu, okay, seluar, alright, kita punya seluar ni,
Okey. So seluar chef ni apa dia punya fungsi dia? Okey, fungsinya adalah melindungi dari risiko tumpahan masakan terutamanya bahan masakan panas seperti minyak dan alatan memasak. Kita pakai seluar lah, memanglah pakai seluar bila nak memasak. Okey. Kalau kat rumah kadang mak kita pakai kain tapi boleh ke pakai kain untuk bekerja, untuk memasak? Kurang sesuai sebab faktor kalau kita tersilap langkah ke kan kalau pakai kain. Kalau pakai seluar pendek boleh ke? Kan bahaya kalau terkena minyak, tertumpah minyak. Jadi tak sesuai. Trousers ataupun seluar panjang baru sesuai. Kemudian kita ada safety shoes, ataupun safety boots. Kenapa kita pakai safety boot? Kenapa kita tak pakai slipper? Slipper kan? Tengok gambar ni. Biasanya pakaian tukang masak dia ada kasut khas yang kita panggil safety shoes. So kenapa tak boleh pakai slipper? Sebab nak lindungi kaki lah. Kalau kita terjatuh pisau ke, terkena dekat kaki ke, ataupun benda-benda yang panas terkena pada kaki ke, kepada jari-jari kaki ni akan menyebabkan luka kan, kemalangan. Safety shoes landasan kaki agar tidak mudah terpeleset atau tergelincir. Kalau safety shoes ni dia specially made untuk kerja-kerja yang berat, ataupun yang lasak, sebab tapak kasut tu, tapak kasut tu sendiri pun ada tak licin. Sebab dia special lah. Dia, kalau kadang kita beli kasut pun, beli bila pakai tengok licin. Tapak dia tak sesuai. Senang tergelincir. Jadi safety shoes ni bagusnya sebab dia memang dapat mengelakkan daripada kita tergelincir. Dia berat kalau siapa pernah tengok ataupun ada safety shoes ni, dia agak berat lah. Sebab sebab tak nak bagi mudah terpeleset ataupun tergelincir. Selesa pakai tapi dia berat sikit lah. Double breasted jacket melindungi chef daripada hal yang tidak diingini dari tumpahan makanan panas. Double breasted jacket. Chef yang desainnya sangat khas. Double breasted jacket. Kita tengok ada tak double breasted. Breasted jacket. Oh, double breasted tu apa maksud dia? Ni dekat bahagian layer dia ni, depan ni. Kan awak nampak dua butang ni kan? So macam baju chef. So korang tak beli lagi korang punya baju chef. Tapi kalau baju chef ni biasanya dia ada dua layer. So maksud dua layer tu apa? Awak akan butang ni kan? Butang pertama di dalam, dia ada lipatan ni, double ni. Dia ada dua helai. Bila kita pakai tu, dia akan bahagian tengah ni yang ada dua butang ni, dia ada dua layer. So kenapa ada dua layer? Sebab dibuat daripada kain yang tebal, supaya dibuat daripada kain yang tebal sama seperti seluar chef. Kain itu sama seperti seluar chef. Material baju chef ni pun dia bukan macam kain satin ke sebab dari segi fungsi dia. Seragam chef ini berguna untuk melindungi chef dari hal-hal yang tidak ingin dari tumpahan minyak. Sebab itulah bila kita pakai baju yang sesuai, macam chef ni, baju yang direka adalah bersesuaian dengan tugasan yang dia nak buat.
So baju dia ni from head to toe ni, okay, dia telah di-design, okay, dan direka sesuai dengan environment pekerjaan. Okay, berada di kitchen, okay, tapi kita nampak lah daripada kepala ke hujung kaki tu tutup kan. Okay, tapi sebenarnya dia ni mengikut etika lah, okay, yang sesuai dan juga dapat melindungi kita semasa kita melakukan pekerjaan. Okay, so basically itu adalah tugasan yang cikgu berikan, okay, hari tu. Okay, jadi tajuk yang kita nak pergi sekarang ni, okay, hari tu kita dah buat aktiviti ni kan. Okay, hari tu tajuk yang pertama ni sanitasi. Okay, sanitasi mana? Apa tajuk dia? Jangan pula nak scroll ni. Okay. Oh, sebelah. Sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Okay, kita dah go through hari tu dalam video cikgu. Okay. Ni, awak buat aktiviti ni, ingat tak? Okay, penyimpanan barang mentah di dalam peti ais awak. Okay, cikgu ada minta awak susun semua. Okay, terima kasih pada yang hantar. Okay, kemudian tajuk yang kedua, yang ni lah kita nak masuk. Okay, yang awak dah study sendiri. Okay, secara ringkasnya. Mana ni? Sekejap ya korang. Okay, so yang hari tu kita belajar 2.1, sekarang kita pergi 2.2. Amalan kebersihan diri di tempat kerja. Okay, kepentingan menjaga kebersihan diri. Okay, apa yang kita nak belajar, okay, dalam tajuk ni adalah, okay, menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri dalam bidang penyediaan makanan. Okay, pentingnya menjaga kebersihan diri. Okay, kemudian kita nak tengok, okay, awak kena menerangkan amalan kebersihan dan penampilan diri yang sesuai. Okey, macam mana amalannya? Okey, so pertama, kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, kebersihan diri merupakan perkara yang amat penting dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey, kenapa penting? Sebab kita deal dengan makanan. Okey, kita ni memberi servis perkhidmatan makanan, okey, di rumah, okey, di kedai, okey, di mana-mana saja, okey. Bila kita berdepan ataupun kita handle makanan, jadi menjaga kebersihan ni penting. Okey, penampilan diri pengendali makanan secara tidak langsung menggambarkan tahap keselamatan makanan. Keselamatan makanan kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok pekerja tu dia tak bersih, okay, secara tak langsung kita dapat nilai tahap keselamatan makanan tu. Maksudnya makanan tu selamat tak untuk dimakan. Alright. Kemudian pengendali makanan perlu menjaga kebersihan diri untuk mengelak makanan yang dimasak dihindari daripada tercemar. Itu point dia sebenarnya. Kebersihan ni kita kena jaga sebab nak elak makanan tercemar. Kita cemar macam mana? Contoh paling mudah tu rambut, kan? Rambut masuk dalam makanan. Okey, aspek ini akan memberi kesan kepada kepentingan lain seperti berikut. Okey, meningkatkan kerja. Okey, kepentingan menjaga kebersihan diri ada 4. Okey, pertama, nak meningkatkan keyakinan diri pekerja. Okey, bila kita jaga kebersihan, kita akan lebih yakin. Okey, meningkatkan pendapatan syarikat. Bila kita berniaga kan, bila kita jaga kebersihan, okay, kita dapat meningkatkan pendapatan. Okay. Kemudian pencegahan kepada pelbagai jenis penyakit. Okay. Bila kita jaga kebersihan, kita dapat elakkan daripada penyakit, okay, akibat pencemaran makanan. Okay, so penyakit, nak elak penyakit, sebab tu kita jaga kebersihan. Okay, dan yang terakhir, kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan, bila pelanggan berpuas hati,
Okay, dia akan repeat, dia akan datang semula. Sebab itunya penting untuk menjaga kebersihan diri. Bila kita handle makanan. Alright. Amalan kebersihan dan penampilan diri yang sesuai. Menjaga kebersihan diri amat penting bagi individu yang terlibat dalam penyediaan makanan kerana kebersihan diri saling berkait rapat dengan kebersihan makanan. Nampak tak sini? Kebersihan diri berkait dengan kebersihan makanan yang hendak disajikan. Kebersihan makanan akan tercapai apabila pekerja, bahan dan alatan yang digunakan terjamin kebersihannya. So kebersihan diri merangkumi kebersihan fizikal, fizikal pengendali, termasuk rambut, overall lah kan, rambut, muka, gigi, kulit kuku dan juga cara pemakaian. Cara membasuh tangan dan merawat luka kecil turut diambil kira. Dia highlight juga tentang merawat luka, sebagai aspek kebersihan diri. Bila berada di dapur, kita masak kan, kita gunakan peralatan yang tajam, jadi kita mudah untuk terluka. Kadang-kadang kita boleh terluka sikit, terpotong sikit jari kan. Jadi kita kena treat luka tu dengan betul, sebab dia adalah salah satu aspek kebersihan diri. Kalau kita tak rawat luka tu, kita biarkan sahaja, contohnya kan, dia punya efek dia nanti boleh makanan boleh tercemar daripada luka kita tu tadi. Sebab yalah, bila kita luka, kita tak buat apa-apa, luka kita tu senang terdedah kepada kuman. So tangan kita pun dah dah ada kuman, lepas tu kita pegang pula makanan. Jadi tak boleh lah. So ini gambar yang cikgu ambil hari tu. So dalam buku teks ni dia menerangkan etika pengendali makanan yang baik. So dari segi rambut, dia dah explain dalam buku ni dan awak boleh baca. So rambut kita kena tutup, pakai penutup kepala, sebab tu kita ada topi chef. Lepas tu pastikan ni general lah, rambut kena bersih, kena ikat dan ditutup. Tak boleh sikat rambut masa mengendalikan makanan. Motif sikat rambut masa nak masak, kau baru nak sibuk sikat rambut kan. So tidak menyentuh rambut. Ini pun kalau awak kita pergi kedai-kedai kan, biasa juga kita tengok ni kan. Dia orang sentuh rambut dia orang. Masa menghantar makanan ke, tu tak sesuai lah. Etika pemakaian etika yang salah. Tidak menyentuh rambut. Alright, kemudian dia cerita tentang muka. Kita kena jaga muka. Maksudnya apa? Kena kemas lah. Kalau ada misai ke, ada janggut ke, kenalah trim, bagi nampak proper. Walaupun kita pekerja tu bekerja di warung sekalipun, wajah yang segar. So kena jaga penampilan lah. Pastikan muka dicuci setiap hari. Maksudnya kau mandilah. Kemudian lelaki, ni lah yang cikgu cakap, misai atau janggut tu kena rapi. Kena trim, kena jaga. Tidak menyentuh kulit muka. Ini pun sama. Kalau awak tengok yang buat roti canai tu kan. Macam-macam yang dia sentuhnya. Tangan tu dia buat roti canai, lepas tu dia sentuh tempat-tempat lain kan. Gatal hidung lah, gatal telinga lah kan. Lepas tu muka dia jerawat, pegang pula, lepas tu pegang balik makanan. Ini kita boleh tengok dekat kedai-kedai pun. So ini yang tak sepatutnya berlaku. Kemudian gigi dan mulut, dia highlight juga dekat sini. Penjagaan gigi dengan sempurna dapat mengelakkan kerosakan gigi dan masalah mulut berbau. Ini yang paling penting, guys. Kita nak jaga gigi dan mulut sebab kita nak elakkan masalah mulut berbau. Apa kaitannya dengan chef, dengan tukang masak? Bila kita berada di dapur, kalau condition gigi dan mulut kita tidak bersih, dia akan air liur yang daripada kita punya mulut ni,
Kemudian bila kita bercakap dengan pelanggan, okay, dia jadi tak proper lah dan tak baik lah untuk untuk kita punya diri juga, okay, personality kita. Okay, kalau awak tak jaga mulut, tak gosok gigi, okay, tidak mencungkil gigi semasa okay, maksudnya masa kita mengendalikan makanan, jangan mencungkil gigi. Okay, jangan buat benda pelik-pelik lah. Okay, tidak menyentuh bahagian mulut. Ni sama macam tadilah. Okay, jangan senang-senang sentuh, okay, kawasan gigi dan mulut tu masa tengah memasak, menyediakan makanan. Okay, kulit, dia cerita kulit pula. Okay, so kulit menjaga kebersihan badan. Ni dia cerita pasal badan overall. Maksudnya bau badan lah dekat sini. Okay, mandi, kena mandi. Okay, jangan cakap benda ni bukan saja untuk apa nama tu, tukang masak ini secara umum. Okay, mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan sempurna, dengan air bersih dan sabun. Okay, keringkan badan dengan sempurna selepas mandi. Okay, sebab nak elakkan penyebaran bakteria. Maksudnya kalau awak badan tak kering, okay, terus pakai baju ke apa ke, okay, nanti baju pula basah, lepas tu bakteria boleh merebak, okay, boleh tersebar. Okay, so keringkan badan dulu. Tidak menyentuh mana-mana bahagian kulit semasa mengadilkan makanan. Again, sama, di highlight, tidak menyentuh. Okay, jadi bayangkan yang selalu kita nampak tu okay, yang yang apa tu, tukar-tukar masak yang biasa kita jumpa kan, senang je dia sentuh mana-mana bahagian, garu-garu tangan lah apa semua. Okay, alright, kemudian kita ada tangan ialah anggota badan yang kerap bersentuhan dengan makanan. Kita masak pakai tangan kan, okay, jadi tangan dan kuku terdedah kepada kuman terutamanya selepas ketandas, okay, menyentuh muka, mengendalikan bahan mentah, membuang sampah sarap atau membersihkan ruang kerja. Kita pakai tangan untuk buat semua ni, okay, jadi masuk tandas kita kena pastikan kita basuh tangan tu okay, sebab kita buat semua ni. Okay, masuk tandas, menyentuh muka, bahan mentah, membuang sampah, okay, membersihkan ruang kerja. Jadi kita kena pastikan tangan dibersihkan dengan sempurna. Kita kena sabun tangan. Okay, kuku dipotong pendek. Menggunakan brus kuku untuk menghilangkan kotoran, okay, di celah-celah kuku tu kan. Okay, tidak memakai barang kemas dan perhiasan dari diri seperti cincin, jam tangan dan gelang. Okay, so ini tidak sesuai kerana pada aksesoris tu, okay, kita tak sedar pun boleh ada kuman-kuman dan bakteria. Alright, so cara membersihkan tangan dengan betul, okay, 1, 2, okay, tengok, basuh tangan, guna sabun, gosok tapak tangan, gosok setiap jari celah-celah, okay, kemudian gosok kuku di tapak tangan, okay, gosok belakang tangan, kemudian basuh dengan air bersih, okay, keringkan dengan tuala yang bersih. So ini awak boleh amalkan, okay, dengan sekarang, okay, kita masalah COVID tak habis-habis ni kan, so you all boleh ambil cara membersihkan tangan ni dan aplikasikan. Alright, okay. Kemudian cerita pakaian. Okay, pakaian, pengendali makanan perlulah sesuai, tidak menjolok mata, selesa dipakai dan sentiasa bersih. Pakaian kotor dan tidak kemas menjejaskan imej dan mendatangkan masalah kesihatan kepada diri dan pelanggan. Okay, pastikan pakaian kita bersih, kemas. Okay, boleh dijadikan pelindung. Okay, pakai apron sesuai, longgar dan diperbuat daripada fabrik yang boleh menyerap peluh. Okay, so pakaian chef tu, okay, uniform chef tu sangatlah sesuai apabila kita tengah masak, masa bekerja lah. Okay, tapi kalau di rumah tu kita kena pakai pakaian yang sesuai. Okay, kemudian okay, now kita cerita tentang rawatan luka. Okay, pengendali makanan terutamanya tukang masak atau pembantu dapur terdedah kepada risiko luka. Macam cikgu cakap tadi lah. Okay? Sebab kita mengendalikan peralatan yang tajam. Okay? Seperti pisau dan gunting. Okay? Tak dapat lari. Kita di dapur memang kita akan handle benda peralatan yang macam ni. Okay? Jadi bila berlakunya kita ada luka, okay,
Merawat luka dengan betul serta membalut luka dengan sempurna dapat mengelakkan kuman merebak. Merawat luka dengan betul serta membalut luka dengan sempurna dapat mengelakkan daripada kuman tu merebaklah. So langkah-langkah merawat luka, bersihkan bahagian luka dengan larutan antiseptik. Kita dah pernah belajar sebelum ni. Sekiranya luka tersebut terdapat kotoran, alirkan air, lalukan air perlahan di sekeliling luka untuk menghentikan peraliran darah. Kan selalu kalau kita terluka, terkena pisau, darah tu mengalir kan. So kita alirkan pada air untuk sekeliling luka tu nak hentikan darah tu. Kemudian kita keringkan, dah bersih, kita keringkan luka. Keringkan kulit. Menggunakan kapas. Kemudian kita tutup luka. Ini yang penting. Kalau kita ada luka, jangan biarkan dia terbuka. Kita kena tutup luka tu dengan menggunakan kapas yang telah disterilkan dan ikatkan dengan kuat untuk menghentikan pengaliran darah. So kalau kita ada handy plus tu, kita boleh gunalah handy plus tu. Yang balutkan luka. Tadi kita keringkan guna kapas. Nak stopkan pengaliran darah. Lepas kita dah tutup luka dengan kapas tu, kita letak luka. Kita balutkan luka tersebut dengan kain pembalut gauze. So kalau kita ada handy plus boleh gunalah. Tambah kapas pada luka sekiranya darah masih mengalir. Ini untuk luka yang dalam sikit lah. Sekiranya darah terus mengalir, dapatkan rawatan. Ini kalau luka tu dalam. Next. Kesihatan. Kesihatan pengendali makanan juga perlu dititik beratkan. Penyakit seperti batuk sesama yang mudah tersebar melalui udara berisiko untuk pelanggan dijangkiti. Kalau kita sakit, even kita batuk atau sesama pun kalau boleh kita jangan datang bekerja. Kita tak boleh handle makanan. Sebab batuk dan sesama ni mudah tersebar melalui udara. Risiko untuk pelanggan dijangkiti penyakit yang sama juga adalah tinggi. Alright. So kita berjaga-jagalah kalau nampak orang tu seret kan. Janganlah kita beli makanan daripada dia. Pastikan tidak mengendali makanan sekiranya menghidap sebarang penyakit. Kalau kita tak sihat, jangan handle makanan. Jangan sediakan makanan. Dapatkan rehat. Sebab kalau kita tak sihat ni, even batuk dan sesama pun, ubatnya adalah kita kena rehat. Rehat secukupnya. Kemudian amalkan diet pemakanan yang sihat. Jangan stres. Dan untuk pekerja, kita dah belajar ni, dia kena ambil suntikan typhoid. Dah belajar dah. Alright, so cikgu stop dulu video tu sampai sini. So nanti session lain cikgu akan sambung dengan kepentingan memilih jenis pakaian kasut dan penutup kepala. So itu saja. Cikgu stop dulu sampai sini. So nanti cikgu akan bagi aktiviti seterusnya dalam grup kita. So itu saja. Ada yang masuk tak? Ada yang masuk. Hai korang dengar tak? Dengar cikgu, dengar. Cikgu pakai headphone tapi tak masuk Cheese. Korang dengar kan? Dengar. OMG, penat je aku cakap ni. Rupanya tak cucuk. Tak apa. So cikgu akan send video ni nanti. So kalau mana yang tak masuk boleh tengok. Yang dah masuk pun tak apa. Nanti cikgu bagi kerja dalam grup, Boleh? Cikgu. Terima kasih. Dah terima kasih ke? Kejap. Cikgu nak download. Kejap. Cikgu nak download attendance dulu. Kejap Mana? Sekejap. Stop dululah. Stop tekan mana ni? Leave meeting. Kejap, attendance dekat mana? Allah, lupalah pula cikgu. Kejap
Sekejap, berapa orang korang ni? Oh, ramai, 7 orang. Sekejap. Alright. Alright, so itu saja. Thank you korang. Nanti cikgu bagi kerja. Okay, bye. Okey, terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Selamat Sama-sama. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Raya.